بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji, pujian, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, seperti biasa, di dalam pengajian kita, iaitu di dalam kitab, pengajian kitab Makulat, yang mana insyaAllah ini kita masuk ayat yang ketiga. Kali ketiga kita bahas pembahasan kitab Makulat. Allah, ayah. Okay, baik. Mari kita akan sama insyaAllah. Kitab saya ni tak sama. Kitab saya ni muka surat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Siaplah. Okay. Di mana kita juga zaman? Puji-puji itu bagi Tuhan, Ustaz. Puji itu bagi Tuhan situ kan? Ya. Kita sama situ kan? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Puji itu. Kita baca yang Arab dulu. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u innahu ala kulli syai'in qadir. Ya sedap. Lepas dah puji ni. Selawat dan salam, Ustaz. Selawat dan salam. Betul kan? Selawat dan salam tadi. Selawat dan salam ni Yalah betul. Tapi saya tanda kat tepi tu. Okey. Puji-puji tu dah bahas dah. Dah bahas dah. Betul. Dah bahas Baik. Ingat lagi. Puji dan selawat dan salam. Situ Dan selawat dan salam. Siap. Ni nak sandar tak boleh. Dan selawat dan salam di atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih lagi dalam khutbah lagi masih lagi dalam khutbah. Biar situ tu. Ya tak tegak tak boleh lah. Biarlah. Dan selawat dan salam di atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mengkhabar ia penghulu kita dengan kesukaan dan juga mengkhabar ia dengan ketakutan. Jadi dan selawat dan salam, bila sebut selawat, yang ini kita minta rahmat. Dan minta rahmatlah. Dan salam. Salam ni dikatakan kesejahteraan. Dan minta rahmat dan kesejahteraan itu di atas, yang ini turunlah kedua-duanya di atas penghulu kita. Di atas penghulu kita. Siapa dia penghulu kita? Badal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mana? Yang mengkhabar ia Nabi Muhammad dengan kesukaan. Yang ini dengan khabar gembira. Jadi Nabi kita tu dia memberikan berita gembira. Ada kalanya Nabi tu memberikan berita yang gembira. Dan juga mengkhabar ia Nabi dengan ketakutan, dengan makna dengan berita menakutkan. Ataupun an-nazir dengan makna berita sebagai peringatan. An-nazir. Dia terjemah dengan an-nazir. Ataupun sebagai berita yang ketakutan, ini untuk menakutkan. Ataupun memberita peringatan. Tu. Ni kita tak perlu bahas panjang. Apa tu Nabi tu, daripada mana kita dah hurai dah. Sebab ni kita nak cerita pasal bab makulat je. Apa di mana kita baca sekali lalu lah. Sekali lalu. Sekejap. Baik. Dan di atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Dan di atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Dan sahabatnya, sahabat Nabi. Jadi keluarga Nabi ni kita dah bahas dah dulu. Kita maklum dah. Keluarga Nabi pada maqam zakat. Keluarga Nabi pada maqam puji. Kemudian keluarga Nabi pada maqam doa. Ini kita dah bahas dulu. Kita dah bahas dulu. Kita dah bahas dulu dah. Jadi kita tak menyata dengan lebih mendalam kat sini. Sebab kita dah, kalau masalah pendahuluan ni kita banyak dah hurai dah sebelum ni. Kalau pada maqam doa kita dah maklum dah. Pada maqam zakat, iaitu daripada keturunan Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib bagi mazhab Syafi'i kita. Itu pada maqam zakat. Kalau pada maqam puji, iaitu kullu mu'minin taqiyin, tiap-tiap orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu pada maqam puji. Adapun pada maqam doa, kullu mu'minin walau asian, tiap-tiap orang mukmin sekalipun orang mukmin itu derhaka sekalipun, maka itu dipanggil, dikatakan keluarga Nabi juga. Tapi itu pada maqam doa. Kerana mereka itu berhajat kepada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan sahabatnya, sahabat Nabi. Ni sahabat Nabi. Mereka yang berhimpun, sahabat Nabi ni mereka yang berhimpun bersama Nabi di dalam keadaan Islam dan mati di dalam Islam. Mereka yang berhimpun, mereka yang semasa dengan Nabi. Ada setengah tu takrif begitu. Mereka yang semasa dengan Nabi, yang
yang memeluk Islam dan juga mati di dalam Islam. Itu setengah dari takrif bagi sahabat. Sahabat Nabi mana? Sekalian mereka itulah sahabat Nabi, orang-orang yang menzuhir mereka itu akan agama. Yani mereka itulah orang-orang yang menzuhir, yani yang menimbulkan. Menzuhir dengan mana menimbulkan? Yang menimbulkan mereka itu akan agama. Mereka inilah yang membawa datang akan agama. Ataupun kita kata mereka inilah sebagai petunjuk bagi agama. Sebab tu Nabi sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Itu hadis masyhur. Bermula sahabat ikut aku itu seperti bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum, dengan mana-mana kamu, dengan salah seorang daripada kamu yang dengan salah seorang bi ayyi muqtadaitum, dengan salah seorang daripada mereka itu yang kamu ikut, nescaya kamu dapat petunjuk. Tu nescaya kamu mendapat petunjuk. Baik. Kemudian adapun kemudian daripada itu, ni kita nak masuk dah. Nak masuk cerita dah. Ni masuk tajuk khutbah ni. Tadi pendahuluan. Adapun kemudian daripada itu, daripada bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam tu. Adapun kemudian daripada itu, maka adalah pada tahun 1374. 1374 Hijriah ni. Kita tambah sikit, Haji Kamal Zaman. 1374 ni 74 Hijriah. Belajarlah hamba akan ilmu makulatul asyarah. Belajarlah oleh hamba akan ilmu makulatil asyarah. Jadi pada 1374 dia mulai start belajar. Siapa ni pengarang kita ni? Ayah Deskam. Kalau orang tani panggil ayah. Ayah sana. Dia panggil ayah. Gelaran dia. Ayah Deskam ni hebat. Dia kalau kita tengok sebelum ni, dia punya mukadimah tu, 1375 tu dia mulai mengarang kitab ni. Dia belajar 1374. Setahun dia. Dia dah belajar setahun dia tu mengarang. Hebat ya Deskam ni. Hebat ya. Dia kawan biasa ni. Dia anak murid pada dia kata belajar akan ilmu makulatul asyarah. Dia ayah dia ni, dia alim mu'alad. Dia banyak cakapan dia tu. Cakapan yang membawa, orang kata apa? Dia pintar-pintar maksud dia cakap. Dia kalau cakap tu, semua pendek-pendek. Tapi semua ada makna. Dia kata kalau mengaji ilmu nahu ni, dia kata mendapat nahas. Dia kata. Mendapat nahas. Kalau mengaji ilmu bayan, duhurai kat orang, dia kata. Kalau mengaji ilmu makulat, jadi kulat situ, dia kata. Dia kata jadi kulat situ, dia kata. Tengok belajarlah hamba akan ilmu makulatil asyarah. Namanya. Belajar tu dengan siapa? Di tuan guru yang masyhur namanya. Dia belajar dengan guru yang masyhur. Dan banyak jasa-jasanya.
Siapa dia guru yang masyhur dengan banyak jasa tu? Iaitu iaitu guru yang masyhur dan banyak jasa-jasa tu. Siapa dia? Ismail. Ismailu Ibnu Abdul Qadir Fatani. Ha. Gelarannya yang dipanggilkan dengan Pak Dae. Oh, Pak Dae ni. Pak Dae ni dia hebat sungguh. Dia anak murid dia zaman dulu kan, zaman dia ni tahun 60-an. Tahun 50-an. 60-an, 50-an. Zaman dulu orang Melayu kalau tak belajar dengan Pak Dae tu tak sah. Siapa-siapa pergi naik Mekah, ngaji Mekah, kebanyakan semua ngaji dengan Pak Dae. Dan anak murid Pak Dae ni semua jadi tok guru, jadi alim-alim sungguh. Dia kitab kita ni dia cerita waktu ni di Pondok Dala jugalah. Saya mengaji kitab ni dengan tu Ustaz Badik. Jadi satu hari dia cerita dia ayah dia sekam ni ayah dia ni dia katakan sebelum dia naik Mekah ni dia mengaji di pondok sini dah alim dah dia ni. Ayah dia sekam ni alim dah. Ngaji naik Mekah tu duk baca kitab dah, orang kata dah mengajar dah. Dia kalau ayah dia dulu dia mengaji dekat Pondok Tani tu, dia mengaji Pondok Tok Perigi. Pondok Tok Perigi dia mengaji. Dia mengaji dengan Pondok Tok Perigi, orang panggil Tok Poseh. Tok Poseh panggil Tok Perigi boleh. Jadi Tok Poseh tu pun anak murid Pak Dae lagi tu. Tok Poseh tu pun dia katakan anak murid Pak Dae lagi. Dia lapis atas lagi. Kemudian kalau di Dala dulu tu apa tu Tok Dala ni kalau sebut Tok Dala ni Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Lepas tu Tok Dala tu pondok Dala ni berkat dengan sebab pondok Dala ni dia buka semua pondok kebanyakan. Contoh macam pondok saya, pondok Mendam-Mandam tu. Babelah Sarah tu dia ngaji pondok Dala asalnya. Dia ngaji dengan Tok Dala dulu. Tok Dala ni anak murid Pak Dae. Menantu Tok Dala ni nama Baba Sen dia panggil. Baba Sen ni dia apa tu Tok Dala hantar dia tu, menantu dia lah. Hantar pergi ngaji dengan Pak Dae lagi. Tapi ngaji tak lama, 3 tahun. Sebab tak lama tu diceritakan tu Baba Sen Dala meninggal dah. Ni meninggal, saya cerita ni orang meninggal lah kena ni. Baba Sen Dala ni sewaktu dia di Mekah dulu dia mengaji 3 tahun tu sebab tok tua dia, bapa mertua dia apa tu Baba Abdul Rahman Dala, Tok Dala panggil Tok Dala, gelaran Tok Dala. Tok Dala ni dia ada kuda putih. Lepas tu dekat kalau sungai kat Tok Dala tu dia ada orang kata timbul buaya putih. Semua dia Tok Dala ni memang keramat dia. Buaya jinak dengan dia. Satu hari tu Tok Dala ni dia sakit, minta Baba Sen ni balik ke pondok. Dia orang sakit. Tok Guru dulu bila sakit ni dia minta lah menantu dia balik. Dia nak minta izin dengan Tok Guru ni sebab salah ni. Ayah di apa tu Pak Dae ni. Lebih lagi pula Tok Dala ni pun anak murid Pak Dae juga. Lepas tu dia suruh Baba Sen ni balik ke Patani. Dia mengaji tak lama 3 tahun. Dia nak mengaji lagi tapi tak boleh nak mengaji. Sebab Baba Sen apa tu Tok Dala tu dah sakit dah. So minta ganti dekat pondok Dala tu. Lepas tu dia minta izin dengan Pak Dae tu. Dia takut Pak Dae ni cengih. Pak Dae ni cengih, Allah selamat. Cengih dia takut lah. Orang takut dia jekah. Kata Tok Dala dia kata Pak Da kata dia orang dulu Tok dulu panggil gelaran dia. Pak Da saya nak balik ni dia kata sebab Tok tua sakit ni. Hei dia kata balik buat apa mengaji 3 tahun. Nak ngajar apa dah dia kata. Dia kata gitu nak ngajar apa dah.
Padahal yang suruh balik tu pun anak murid dia juga. Siapa nak minta izin dengan dia, takut semua. Semua anak murid dia. eh? Lepas tu minta. Akhir-akhir boleh balik. Bila balik tu tok dalam batu Babersin tu, dia ganti tu Allah Muhammad. Hebat sungguh. Babersin ni dia kuat tasawuf. Tauhid pun kuat juga. Tapi nak cerita kata Pondok Dala tu hidup sampai sekarang. Keramat Pondok Dala ni. Lepas tu dia melahirkan Tok Guru boleh buka semua pondok dekat kawasan Batani tu. Tu cerita dia lah. Sebab sedikit. Ni Pada'i ni kalau di Mekah dulu, kalau orang lekat masalah ilmu tauhid, orang duk tanya dia lagi. Pada'i Kemudian Pada'i ni pula satu hari ada satu masalah dekat Mekah lah. Nak kata Pada'i ni alim juga ilmu nahu. Satu hari Syekh Ahmad Al-Musawi. Syekh Ahmad Musawi ni seorang ulama Indonesia, orang hebat lah. Dia pengarang kitab Allah Selamat, kitab Usul Fiqh. Dia ada buat karang kitab tu. Saya biasa ngaji kitab tu. Satu hari dia lekat masalah ni, dia tanya masa tu lah dia tanya orang tu, orang tak boleh nak jawab masalah nahu. Kemudian ada orang syorkan pergi tanya Pada'i. Pada'i tu duduk dekat bukit, dia kata mu pergi tanya dia lah. Lepas tu Syekh Ahmad Musawi ni pergi cari mana nak tanya. Lepas tu dia tengok, dia jumpa seorang tua tu. Dia kata nak tanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata nak tanya rumah Pada'i duduk mana. Dia kata rumah Pada'i duduk atas. Dia kata padahal dia tanya tu Pada'i dah, tapi dia tanya rumah. Kawan tu betul-betul lah. Dia kata rumah Pada'i duduk atas tu. Tak apa. Dia nak pergi keluar nak beli makanan. Lepas tu balik tu dia pergi rumah Pada'i tak ada. Lepas tu Pada'i datang. Nak jumpa siapa? Nak jumpa tuan bernama Syekh Ismail. Saya. Tengok rupa tu Pada'i tu. Dia dengan plekat dia, dengan baju dia. Kalau ada baju dia kacing kat sini, dia buka sini. Satu. Pada'i dia tanya soalan sekejap lah. Dia tanya satu soalan, Pada'i jawab sekejap lah. Dia kata mubtada' tu, ni dalam ilmu nahu lah. Mubtada' muka surat 1, dia tengok muka surat 4, jawapannya khobar. Allah, terkejut. Syekh Ahmad Musawi kata, hebat betul Datuk ni. Tengok sekejap dia tahu dah. Alim sungguh Pada'i ni. Ni alim sungguh. Sebab tu orang ulama dulu di Mekah dulu, kebanyakan orang Melayu kita mesti mengaji dengan dia. Tu cerita sikit Pada'i lah. Habis itu. Tengok dia kata, maka banyak syukurlah hamba kepada Tuhan yang memperjumpa dan memperkenalkan hamba dengan tuan guru itu. Allah, abadi berterima kasih tuan-tuan. Tengok. Kita ni kalau jumpa tok guru yang alim-alim ni, kita terima kasih, syukur. Itu satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi sebenarnya. Saya pun bersyukur jumpa tok guru saya. Alhamdulillah. Kadang kita pun tak jelas. Kadang kita mengaji pun tak pun nak boleh. Ngaji pun tak pun nak boleh. Saya bersyukur jumpa tok guru. Tengok dia kata, maka banyak syukurlah. Ni terima kasih. Hamba ni dia bahasa diri dia hamba. Pada batu Ayadin ni. Warak Ayadin ni hebat. Maka banyak syukurlah hamba kepada Tuhan yang memperjumpa dan memperkenalkan hamba. Memperjumpa dan memperkenal tu dengan tuan guru itu. Siapa tuan guru itu? Pada'i itulah. Istimewa pula, lebih-lebih lagi. Ni bahasa orang dulu. Istimewa pula menjadi akan hamba mentua anak murid baginya, bagi Pada'i tadi. Tengok. Jadi pula, tengok ni. Ni sejarah. Sejarah. Dia kena dobek ni. Ayah Diskam ni,
Dia ni jadi menantu bagi Tok Guru, tapi Tok Guru tu pun anak murid Pak Dae juga. Tu dia. Baik, siapa dia Tok Guru ni? Dia ni menantu bagi murid baginya bagi Pak Dae. Kalau nak tulis tu boleh. Bapa mentua dia tu nama dia Haji Abdullah. Bapa mentua dia nama Haji Abdullah. Ni pun sakan juga ni. Haji Abdullah ni pula menantu Pak Dae pula. Tu nampak tak? Haji Abdullah ni menantu bagi Pak Dae. Bukan kata anak murid Pak Dae saja, menantu Pak Dae. Hebat sungguh. Tahu kabat ya. Pak Dae nak ambil menantu pun hebat juga. Cuba tengok Jadi kalau nak kira-kira kalau pergi balik tu kalau tengok tu kena pada ayah diskam ni pun kena dengan waris jugalah, kena dengan saudara juga dengan Pak Dae ni. Sebab dia ni menikah dengan anak Tuan Guru Haji Abdullah. Tuan Guru Haji Abdullah menantu juga, tapi menantu bagi Pak Dae. Dia lapis kedua dah. Lapis cucu dah. Apa tu ayah diskam ni. Lapis cucu dah tengok. Tu kena esok kalau orang tanya siapa dia. Menantu anak murid baginya bagi Pak Dae, iaitu Haji Abdullah. Dia Pak Dae ada seorang lagi. Menantu dia, nama dia tak silap Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab ni menantu Pak Dae serta anak murid Pak Dae juga. Kemudian Haji Abdul Wahab ni dia punya menantu pula Baba Abdul Rahman Pengkalan 6. Baba Abdul Rahman Pengkalan 6. Dia panggil Baba Mekalane. Orang sana panggil. Saya tak biasa mengaji Baba Mekalane. Tua dah. Tapi saya pernah ambil. Saya pernah berjumpa dengan dia. Pernah ambil amalan dengan dia. Baba Mekalane ni alim sungguh tuan-tuan. Dia Baba Mekalane ni. Kalau kitab dia kalau kitab Baijuri, kitab 2 jilid tu dia ingat dalam kepala lagi. Kitab I'anatul Talibi tu dia ingat lagi masalah. Kalau kitab Sawi Bayan tu kalau ada baca tak kena tu dia tolong. Memang alim nahu semua. Dia alim nahu. Baba Mekal ni saya jumpa dah. Saya jumpa tu sebelum dia meninggal tu dalam tak silap saya dalam sebulan 2 bulan lepas tu dia meninggal. Sempat jumpa dengan dia. Sempat ambil amalan dengan dia. Masa tu saya ambil amalan tu saya dengan kawan saya lah. Nak mengaji tak sempat dah. Dia tua dah. Dia mata tak nampak dah. Dia mengajar tu mata tak nampak dah. Tapi dia ingat dalam kepala dia. Dia macam orang Arab dah. Allah Akbar tuan-tuan. Nama Baba Mekalan ni. Nama dia Baba Abdul Rahman Pengkalan 6. Orang petani panggil Baba Mekalan ni. Kalan ni tu pengkalan lah. Ni tu 6. Dekat dengan Pondok Baba Zik, Padang Busu. Cik Mizarah je dah. Tinggal lah. Sempat jumpa dia. Alhamdulillah. Saya minta amalan tu, amalan ilmu nak cerah hati. Bukan macam ilmu laduni jugalah. Dia minta doa, ada amal ilmu tu, doa tu. Saya minta doa tu. Kawan saya masa tu, dia minta doa untuk orang rumah dia nak beranak masa tu. Masa tu. Jadi 2 saya dapat. Saya minta tu ilmu untuk mencerahkan hati. Dia bagi doa ilmu laduni jugalah doa tu. Allahumma alimni min ilmika al-makhzuni wa suni bisir ismika al-makhzuni. Doa ni pendek je, tak banyak. Nanti insyaAllah nanti saya kongsikan nanti dalam grup nanti. Tu. Jadi Baba Mekalane ni, dia ni menantu bagi Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab menantu bagi Pak Dae juga. Hebat saja. Orang dulu semua kalau pusing-pusing semua ngaji dengan Pak Dae. Pak Dae ni hebat dia. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Maka tak terkala
Tu kini kalau orang tanya nama-nama situ, saya dah beritahu nama lah. Jadi semua tu kalau pusing-pusing tu semua balik pada belajar dengan Pak Dain lah. Jadi ada satu cerita Tuan Guru Haji Soleh. Saya bisa dengar cerita dia dulu. Pak Dain ni, dia ni, memang dia tu cengih dah. Pak Da ni. Tapi cengih dia, Mak Da cengih lagi pada dia. Pak Dain takut dengan Mak Da, dia kata. Tapi Mak Da ni, dia alim ilmu qiraat. Mak Da ni, alim Quran, qiraat pun alim. Ingat sungguh. Satu hari Tok Saleh, dia nak minta mengaji Tok Saleh ni. Dia duk dengar, satu hari tu Pak Dain dengan Mak Da tu, duk balas sama dia. Pak Dain tengah makan nasi kabu, dia kata. Tok Saleh cerita ni, dia ingat lagi. Pak Dain duk makan nasi kabu. Gaduh dua orang tu, bombel, gaduh. Lepas tu Pak Dain pun bengang. Dia nak keluar lah, nak keluar rumah tu, nak saja nak ambil ni. Dia kata, Mu Saleh. Dia panggil Tok Saleh, panggil Saleh lah, anak murid dia. Dia buat apa ni? Tak ada, ingat. Dia kata nak minta mengaji, dia kata ni. Dia kata maaf lah, dia kata. Duk gaduh dengan, dia kata Mak Da tu, bombel, duk bising. Dia kata bahasa dia orang perempuan lagu tu lah, dia kata. Bombel, mulut beleteh, dia kata. Dia kata mulut bising, dia kata kat Mak Da. Pak Da dia kata kat Mak Da. Dia kata mulut bising, kata aku marah sungguh hari ni kat Mak Da, dia kata. Duk bising, ngepek. Dia kata, Mak Da jumpa Tok Saleh. Mu. Datang main nak mengaji saja, dia kata. Kata main mengaji tengok, dia kata Pak Da, dia kata. Aku makan ni semua aku duk bagi tu. Dia bising kan. Dia Mak Da dia cengih lagi, dia cengih ada Pak Da lagi. Tapi Pak Da kata dah, takut bukan takut apa, bahasa dia orang perempuan kata mulut bising dia kata. Pak Da Tapi Mak Da tu alim. Mak Da tu alim sungguh. Mak Da ni anak Tok Guru tak. Dia pada dia kahwin dengan Mak Da tu sepupu. Dia Mak Da ni anak bagi Allah selamat. Ni tak ingat nama. Syekh Ahmad kecil pun tak silap. Dia pak saudara dia. Dia Syekh Ahmad Ismail apa tu? Syekh Ahmad Azim Fatani tu. Syekh Ahmad Azim Fatani tu pak saudara bagi pada pengarang kitab Faridah tu. Minta maaf. Dia sepupu. Pada dengan Syekh Ahmad Azim Fatani tu sepupu. Minta maaf. Dia sepupu. Dia sepupu. Jadi tak silap abang bagi pada Syekh Ahmad tu. Anak dia tu kahwin dengan Pak Dain. Dia kahwin sepupu. Tapi Mak Da ni pun hebat. Alim qiraat. Ingat sungguh. Quran pun hebat. Habis itu tu bubble Atuk Saleh duk cerita dengan saya, duk cerita dengan kami lah situ. Tu dia. Habis. Qala al-musannif rahimahullah. Maka tak terkala besar pemberian Tuhan kepada hamba. Tengok orang dulu tuan-tuan, bersyukur tuan-tuan dapat jumpa Tok Guru hebat. Saya bersyukur walaupun saya tak jumpa dengan Tok Guru dulu, saya dah bersyukur dapat jumpa dengan Tok Saleh. Lebih-lebih lagi saya dapat jumpa dengan Baba Lee pun alhamdulillah. Bersyukur sangat. Kalau dia tak erti juga nak mengajar saya ni. Tengok dia kata, orang dulu bersyukur tu sampai nikmat besar dapat. Maka tak terkala besar pemberian Tuhan kepada hamba. Hamba ni siapa? Ayah diskam lah. Maka sukalah hamba. Seronok. Tu suka ni mana seronok. Tulis itu. Maka seronoklah hamba menaruh akan pendapatan hamba di Tuan Guru itu di dalam buk yang kecil. Bukan buku situ. Buk. Bahasa orang Tani tu buk, bukan buku. Kitab Rumi dia tulis apa? Buk ke buku? Tu kat ini. Book pun dia tulis kan? Dia tulis apa? Book dia tulis dalam Book dia tulis book. buku. Book, B-O-O-K. Book kat luar dalam kurungan buku. Betul lah. Dia panggil book gitu. Orang Tani panggil book. Book tu risalah.
Dia jangan bukan buku tu. Dia cakap orang putih juga. Book. Pasal bukan orang putih sebenarnya. Dia memang orang putih. Tapi dia orang siap cakap book. Buku tu lah. Tengok. Dia kata tengok. Maka sukalah, seronoklah hamba menaruh. Menaruh tu apa? Tulis. Yang ni menulis. Menaruh tu dengan mana menulis? Bukan simpan Ni saya dobit pada Dr. Saleh dengan Ustaz Badik. Sebab kitab ni 2 kali mengaji kitab ni. Maka menaruh, yakni menulis akan pendapatan hamba di tuan guru itu di dalam buk yang kecil ini. Maksudnya apa? Tulis. Yakni menulislah perkara-perkara yang hamba dapat daripada tuan guru itu. Menulislah akan perkara-perkara yang hamba dapat daripada tuan guru itu. Menulis tu dekat mana? Di dalam buk yang kecil ini. Ini di dalam risalah yang kecil ini. Sebab apa dia tulis tu? Sebab apa dia boleh menaruh? Dia boleh tulis. Apa yang dia dobit daripada guru dia tu? Sebab apa? Supaya kepanjangan ingat bagi hamba sendiri. Supaya kepanjangan. Ini supaya berkekalan. Tulis itu. Supaya berkekalan ingat bagi hamba sendiri. Dia tulis kitab dia ni tuan-tuan. Bukan tulis saja, tulis untuk ingatnya. Takut-takut masa dia tua tadi, takut-takut masa tua nanti lupa. Jadi dia tulis siap-siap dalam kitab dia. Macam kita lah. Sebab tu kita suruh menulis tu. Sebab apa? Sebab dobit tu takut-takut nanti bila masa akan datang, takut-takut kita terlupa. Tu maksud dia. Satu. Dan supaya ni ilat kedua. Sebab apa boleh kata menaruh akan pendapatan hamba dalam buk itu? Supaya dapat mengambil manfaat dengan dia. Dengan pendapatan hamba tadi. Supaya dapat mengambil manfaat, tulis. Manfaat ni ambil guna. Manfaat ni dengan mana? Ambil guna. Itu panggil manfaat. Manfaat ni dipanggil ambil guna. Supaya dapat mengambil manfaat, yakni ambil guna dengan dia, dengan pendapatan hamba tadi. Dia tu kembali pendapatan hamba. Siapa dapat mengambil manfaat? Oleh anak-anak cucu cicit hamba. Oleh anak-anak cucu cicit hamba. Jadi yang dapat manfaat tu cucu cicit dia dapat manfaat. Satu. Cucu anak-anak cucu cicit hamba mana? Yang tidak kenal dan semasa dengan tuan guru itu. Tengok kita ni tak dan lah. Kita ni tak semasa, bukan orang semasa dengan Panaik. Kita tak sempat dah sebenarnya. Kita dah tak sempat. Saya pun tak sempat. Dia ayah Diskam ni meninggal ni tak silap tahun 99 ke tahun 2000. Memang saya tak sempat dah. Ustaz Badik dia bagi tahu saya tu. Dia pergi ngaji tani tu. Tahun tu juga ayah Diskam meninggal. Tak silap. Lama dah. Tahun 99 tu. Tahun 2000 lebih kurang lah. Tahun 2000 lebih kurang. Tengok. Jadi kitab dia ni nak supaya supaya kitab dia ni menjadi manfaat bagi anak cucu cicit dia. Anak cucu dia tu yang tidak kenal dan semasa dengan tuan guru itu. Satu. Lagi pula, dan juga saudara-saudara hamba yang sedarjat dengan hamba. Lagi pula,
Mudah-mudahan kitab dia ni juga menjadi manfaat juga bagi saudara-saudara hamba. Siapa saudara hamba? Kawan-kawan dia, tuan-tuan. Yang sedarjat dengan hamba. Dia karang kitab ni dekat Mekah, kitab ni. Dia karang kitab ni dekat Mekah. Dia alim dah. Dia naik Mekah tu dia alim dah. Ayat di sekam ni. Habis itu. Tuhan jualah mensempurnakan tujuan-tujuan hamba itu. Tuhan jualah. Hanya Tuhanlah. Itu maksudnya. Hanya Tuhanlah mensempurnakan tujuan-tujuan hamba itu dengan keberkatan Tuan Guru itu. Allah Akbar. Tengok. Ni nak tawasul, tuan-tuan. Ni dia panggil tawasul. Jadi dia kata Tuhanlah dapat menyempurnakan tujuan dia tu dengan mengambil keberkatan Tuan Guru itu. Siapa Tuan Guru itu? Pada'i. Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Pada'i. Habis. Maka dengan taufik Tuhan. Taufik. Dia tak sebut hidayah. Dia sebut taufik. Maka dengan taufik. Taufik ni kita dah maklum dah. Khalqul qudrati fit ta'ati. Yang ini menjadikan kekuatan di dalam ketaatan. Maka dengan taufik. Yang ini, maka dengan kekuatan yang Allah Ta'ala berikan. Maka dengan taufik Tuhan, dengan Allah Ta'ala berikan kekuatan taat pada aku ni, jadilah satu buk yang kecil benar. Jadilah satu risalah yang kecil sangat ini. Benar ini maksudnya sangat ini. Tulis. Jadilah satu buk, satu risalah yang kecil benar ini, yang sangat ini, serta hamba namakan dia. Serta hamba namakan dia, kan, buk yang kecil ni, nama apa? Dengan mabda'il fikrati fil makulatil asyarati. Dengan mabda'il fikrati. Dengan tempat permulaan. Tu mabda'. Isim makan. Tempat permulaan bagi fikir. Pada makulat yang 10. Baik, makulat 10 ni kita nak cerita apa sebenarnya? Akan datang Haji Kamar Zaman. Makulat 10 ni, dia ada satu makulat jauhar, 9 itu makulat arad. Dalam tauhid kita dah belajar kan? Makhluk ni tak lepas daripada dua perkara. Jirim dan arad. Maka akan datang dicerita, apa tu jirim? Jirim tu jauhar tu lah. Kalau jauhar istilah ilmu makulat. Kalau jirim istilah ilmu usuluddin. Tulis itu Hajar Zulina Baik. Jadi makulat 10 tu satu jauhar, 9 lagi dia nak bahas arad. 9 arad. Haji Kamar Zaman. 9 arad tu yang payah tu. Akan datang kita nak tahu kelakuan makhluk ni lagu mana. Berdiri, kita berdiri tu nak panggil makulat apa? Kita duduk tu nak panggil makulat apa? Kalau orang buat roti canai, roti canai duk pusing tu, duk tebar tu, lepas tu lepas tu nak panggil makulat apa? Semua ada. Ni tak tahu nak panggil apa dalam ilmu akademik ni. Nak panggil sains ke fizik ke, saya tak pasti lah ni. Semua kelakuan makhluk ni kita semua nak bahas dalam ni. Jadi payah tu. Kita duduk nak panggil makulat apa? Kita berdiri nak panggil makulat apa? Kita berjalan nak panggil makulat apa? Semua ada. Ni halusi sikit. Jika zaman akan datang. Akan datang dia ada makulatul kaif, makulatul aina, makulatul fi'li, makulatul infial.
Banyak. Tu Arab semua ada 9 nanti insya-Allah. Habis itu. Dan hamba minta besar hati. Dia minta. Ni dia nak berdoa lah. Dan hamba minta besar hati daripada yang melihat akan buk ini. Yang ni daripada orang, tulis itu. Daripada orang yang melihat akan buk ini, akan risalah ini. Minta apa? Bahawa meluaskan ke atas diri hamba yang dhaif ini apa? Yang ni akan huraian. Jadi dimintalah orang duk tengok kitab dia ni, perluaskanlah. Kalau ada salah ke, perluaskan kitab dia ni. Minta tolong tegur, dia kata. Tengok ayat diskam ni. Padahal ni tawaduk dia ni. Padahal betul dah kitab dia ni sebab tok guru dia jadi pentashih. Tok guru dia tu sebagai mentor. Tengok dia kata, bahawa meluaskan ke atas diri hamba yang dhaif ini. Memperluaskan apa? Tulis. Memperluaskan akan huraian. Kalau ada rasa macam tak cukup lagi tu, tolong. Dia kata, istimewa pula hamba ini bukan daripada orang yang bernama yang terbilang. Tengok tawaduk dia. Dia kata aku ni bukan daripada orang yang ternama, yang terbilang, yang masyhur. Dia kata. Tengok. Habis tu, hanya menaruh akan buk ini semata-mata hemah. Dia nak tulis tu sebab apa? Hanya semata-mata, hanya menaruh, hanya menulis, hanya menulis oleh hamba, tambah sikit. Hanya menaruh, ini hanya menulis oleh hamba akan buk ini, akan risalah ini, semata-mata hemah. Apa? Semata-mata semangat yang kuat. Tu hemah. Dia duk tulis kitab ni sebab semangat kuat dia. Orang muda. Duk karang kitab ni. Satu. Dan suka bersusah dengan ilmu. Allah Akbar. Tengok tuan-tuan. Dia suka gembira. Dia suka dengan bersusah dapat ilmu. Dia tak sama orang susah cari duit, tuan-tuan. Tak sama. Susah dapat ilmu ni lagi tinggi. Dia punya makom. Sebab tu ayah dia biasa orang tanya. Dia kata kalau orang tu dapat ilmu dengan mudah tu, dia bukan ilmu tu, dia kata. Dia kata. Dia nak tak dapat tidak, kita dapat ilmu tu dengan kepayahan. Baru lekat lama, dia kata. Ayah dia kata. Sebab tu ayah dia suka mendapatkan ilmu tu dengan susah payah. Kita pun begitu juga, tuan-tuan. Nak dapat ilmu lah ni pun, jangan terlalu senang sangat. Sikit-sikit nak ni. Jangan terlalu mudah. Biar mendapat ilmu tu ada kepayahan. Orang dulu mengaji, tengok tuan-tuan. Pergi ke satu tempat. Kita alhamdulillah dah ada online ni. Ada online ni pun bukan senang, bukan semua orang nak ikut lagi. Bila-bila ilmu makulat ni tak ada orang nak baca dah. Saya dia ingat tu, waktu saya mengaji dengan Tok Saleh tu, dia kata, ilmu makulat ni tak ada orang nak mengajar dah kitab ni, dia kata. Ilmu nak pupuh dah ilmu ni, dia kata. Ilmu ni kalau tak ada mengajar ni, pupuh, dia kata. Tak ada orang nak mengajar dah. Payah satu. Satu lagi, tak ada orang nak mengaji ilmu ni. Tok guru dulu mengaji ilmu makulat. Allah Akbar, habis itu. Cuba tanya. Sebab tu ilmu makulat ni nak mengkuatkan ilmu tauhid. Dia nak mengkuatkan ilmu tauhid, dua ilmu. Ilmu mantik dengan ilmu makulat. Kalau tak ada dua ilmu ni, jangan katalah alim tauhid, jangan. Dia tahu ilmu mantik, dia kena tahu ilmu makulat.
Sebab tu tauhid tu dia kuat dengan ilmu akulat ni. Dengan ilmu mantik. Habis. Tengok dia kata. Dan suka bersusah ini bersusah payah. Dan suka bersusah payah dengan ilmu. Tengok kita ni, kita kalau belajar ilmu biasa bersusah payah. Kita suka bukan kata aku tak suka betul lah ilmu payah-payah ni, jangan. Biar kita bersusah payah, suka dengan ilmu dengan bersusah payah. Biar tak apa. Mudah-mudahan ilmu tu lah kita dapat. Satu. Dan juga kehendak. Dia ni berkehendak. Dia memang nak buat begini. Ayat diskam ni, dia buat kitab ni memang kehendak dia. Memang tak ada orang paksa dia pun sebab dia untuk nota dia, untuk dia ingat. Tu dia. Dan tujuan yang tersebut dahulu itu. Apa tujuan yang tersebut dahulu itu? Tulis. Apa maksud kata tujuan yang tersebut dahulu itu? Tulis. Iaitu supaya kepanjangan ingat bagi hamba sendiri. Dulu ada muka surat yang sebelah tu. Yang atas tu. Tengok. Kalau siapa nampak lah. Supaya kepanjangan ingat bagi hamba sendiri. Satu. Dan supaya dapat mengambil manfaat dengan dia. Dan supaya dapat mengambil manfaat dengan dia oleh anak-anak cucu cicit hamba. Dan juga saudara-saudara hamba yang sedarjat dengan hamba. Tu maksud kata yang tersebut dahulu. Tu tujuannya. Tujuannya apa? Duk mengarang kitab ni. Tujuannya iaitu kepanjangan ingat bagi hamba sendiri. Satu. Tujuan yang kedua, dapat mengambil manfaat dengan dia oleh anak cucu cicit hamba. Tu yang dua. Yang ketiga, dan juga saudara-saudara hamba yang sedarjat dengan hamba. Tu dia punya tujuannya. Tu dia. Habis itu. Maka sekiranya jika nyata salah di sisi yang melihat, maka sekiranya jika nyata salah di sisi yang melihat dengan insaf. Kalau salah dia, kitab dia ada salah ni, di sisi orang yang melihat dengan insaf. Apa insaf? Tulis. Insaf ni bukan insaf Kitab Rumi tulis apa tu? Ajar Faridah. Dia tak tulis apa, dia tulis jawi saja dalam bracket insaf. Kalau kitab Rumi tulis insaf Bukan insaf. Kitab Rumi. INSOF, insaf. Insaf tu maksud apa? Tulis. Yang ni di sisi orang yang melihat dengan insaf maksudnya iaitu bertimbang rasa. Kalau ngaji dengan Tok Saleh dia kata timbang rasa. Tengok kitab dia tu, jangan terus hukum. Timbang rasa dulu. Ataupun kita kata, kalau orang tadi kata duduk sama tengah. Jangan sibuk persalah dan jangan sibuk betul. Oh, kitab ni betul ni? Nanti dulu. Oh, kitab ni salah? Nanti dulu. Tengok tu biar dengan insaf tuan-tuan. Tengok kitab orang esok, kitab ulama' dulu. Kitab ni salah, Tok Guru ni karang kitab ni. Nanti dulu. Kita kalau tengok kitab tu, jangan mudah mempersalahkan, jangan mudah memperbetulkan. Memperbetul maksudnya, ni betul kitab ni. Nanti dulu. Jangan kita kata, kitab ni salah, Tok Guru ni salah karang ni. Tengok dengan insaf, timbang rasa. Itu maksud insaf bertimbang rasa, kata Tok Saleh. Saya dobek dengan Tok Saleh, dia kata timbang rasa. Kalau dengan Ustaz Badik tu, saya dobek dengan dia dobek dengan bahasa Petani.
Ustaz Badik ni dia mengaji tani 10 tahun. Dia orang Sikh tapi dia cakap-cakap tani, mengajar. Maksud kata insaf kalau bahasa tani ni dia kata duduk sama tengah, dia kata. Jangan gaduh persalah dan jangan gaduh perbetul, dia kata. Tu bahasa tani lah. Jangan mudah kita persalahkan. Jangan mudah kita kata betulkan kitab tu. Kitab ni betul dah ni. Nanti dulu. Timbang rasa, tengok dulu. Duduk sama tengah dulu. Tu, habis. Kalau nyata ada salah, hendaklah taruh jagaan di tepi. Hendaklah tulis, ia seorang tadi tu, jagaan, ini jagaan yang betul. Nota kaki itulah jagaan. Nota kaki tu di mana? Di tepi. Apa maksud di tepi? Yakni di tepi di tepi buku yang kecil. Ini. Kalau ada salah tu, tolong tulis kat tepi tu, nota kaki. Kalau salah, dia beritahu itu. Tengok orang dulu, tuan-tuan. Dia ajar cara kita nak betulkan. Zaman sekarang, tak. Kalau tahu salah kitab ni, tegur terus lah. Kalau salah, tulis kat tepi tu. Tapi nak tahu kata salah tu, biar dengan insaf. Teliti dulu. Mana yang salahnya, tengok. Di tepi umpamanya. Serta menyatakan jalan salah. Bagi tahu mana yang salah, Haji Kaum Zaman. Kita kalau nak tahu kata kitab tu salah, bagi tahu mana yang salah. Jangan sebut salah saja. Tu tak elok. Sebab apa? Supaya tidak kepanjangan salah yang lain daripada hamba. Supaya kata kitab dia ni tak jadi berkekalan salah sampai kepada orang lain tu. Takut-takut kitab dia salah tu sampai pada orang lain. Tengok tuan-tuan, tawaduk dan ulama dulu. Allah Akbar. Zaman sekarang tak ada dah. Orang zaman sekarang nak tulis ni tak ada dah. Kalau orang buat tesis pun tak ada nak tulis gini dah. Habis itu. Dan hendaklah orang melihat akan buku ini ketahui bahawasanya terjemah hamba ini ghalibnya dengan tafsir sahaja. Nanti kita sambung lagi. Dan hendaklah orang melihat akan buku ini ketahui. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti kita sambung lagi insyaAllah. Dia sekali baca lagi ni habislah mukadimahnya. Boleh masuk bab jawharan lepas ni. Tak puas Ustaz, kena 2 jam. Dia mukadimah ni banyak dia punya cerita dia je. Dia nak ambil hemah semangat dia. Untuk kita semua je. Betul Ustaz. Baik, nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma razzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Haji Khalidin. Sihat Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.